Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah untuk tahun 2. Jadi pelajar-pelajar tahun 2, sila tadahkan tangan anda semua untuk bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, pelajar tahun 2. Okey, pelajar tahun 2, kita masih lagi dalam tajuk pelajaran yang ketiga, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad lahir. Ni ceritanya. Jadi minggu lepas selepas Nabi Muhammad lahir, kita dah belajar Nabi Muhammad menyusu. Nabi Muhammad menyusu dengan siapa? Lepas tu Nabi Muhammad dikembalikan dengan ke ibu kandung baginda. Lepas tu Nabi Muhammad kematian ibu kandung baginda, dan kemudian Nabi Muhammad kematian datuk baginda. Kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh bapa saudara baginda. Lepas tu dalam video yang lepas kita belajar Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin. Apa maksudnya? Al-Amin adalah orang yang dipercayai. Jadi dalam video kali ini kita akan sambung unit ke-6, iaitu penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Ini cerita ni selepas Nabi Muhammad lahir, tapi sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. Nabi Muhammad tak jadi Nabi lagi. Orang tak panggil Nabi Muhammad. Orang panggil Muhammad je masa ni. Masa tu lah. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad janganlah panggil Muhammad je, kan. Kita kenalah panggil Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi kita mulakan cerita kita. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Nabi Muhammad dah besar dah. 35 tahun umur Nabi Muhammad masa tu. Kota Mekah dilanda banjir besar. Kota Mekah telah dilanda banjir besar. Jadi masa Nabi Muhammad umur 35 tahun, masa Nabi Muhammad dia berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir. Habis banjir besar. Banyak air kat situ. Kena langgar dia air, kan. Jadi banjir tersebut menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Kan. Tengok tak gambar kat bawah ni, kan. Gambar Kaabah yang baru. Dulu Kaabah ni 4 segi juga, tapi dinding disebabkan banjir tu ada sebahagian dinding, tak tahulah bagi sini sikit ke sana sikit ke, tapi runtuh lah, disebabkan terkena banjir besar yang berlaku di Mekah. Jadi terkena dekat Kaabah pun runtuh sikit dindingnya, tapi tak ada runtuh semua, ada lagi tapaknya, ada lagi. Tapi runtuh banyaklah dindingnya tu. Jadi dah rosak. Bila Kaabah dah rosak, kenalah repair. Jadi orang Arab Quraisy berpakat untuk merobohkan Kaabah. Dah halang-halang rosak ni, kita rosakkan semua. Orang Arab Quraisy kata, kita robohkan semua Kaabah ni, lepas tu membina yang baharu. Nak bina baru. Runtuhkan je terus Kaabah ni, robohkan je semua terus, kita bina yang baru. Guna batu-batu yang baru gitu. Jadi orang Arab Quraisy ni semua berpakat macam tu. Jadi dirobohkanlah Kaabah ni. Lepas tu mulalah orang-orang ramai semua, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy semua bekerjasama membina Kaabah bersama-sama. Jadi
Pembinaan ini diketuai oleh Bakum. Bakum ni nama orang. Ba alif, ba qaf, waw, mim, kum. Bakum. Jadi Bakum ini ketua yang mengetuai aktiviti pembinaan semula Kaabah. Dia yang jadi ketua. Kenapa dia jadi ketua? Sebab dia seorang tukang kayu. Dia ada ilmu pembinaan, ilmu kayu lah, ilmu tukang kayu ni. Duk bertukang-tukang pembinaan ni, Bakum ni tahu. Dia tahu. Jadi Bakum ini bukan orang Melayu, bukan Arab Quraisy. Bakum ni orang Rom. Rom ni bukan Arab, dia Rom tu Rom lah, nama tempat. Kalau siapa yang ada internet lebih tu boleh Google Map cari Rom. Tengok Google kat mana Rom. Rom tu macam mana. Orang-orang Rom tu macam mana, cantik-cantik, kulit putih. Gitu. Jadi Bakum ini orang berbangsa Rom. Dia tukang kayu. Sebab tu dia jadi ketua. Dia ada ilmu. Jadi dibina lah. Lepas tu Bakum ni jadi ketua. Lepas tu orang pun semua dengar cakap Bakum ni. Lepas tu selepas dah selesai bina dinding semua, nak bina, nak pasang pintu. Jadi pintu asalnya Kaabah ni, dia pintu ni asalnya dia paras tanah. Dekat mana kita pijak kan, dekat situlah. Buka je terus. Dia macam sini macam mana? Sini kan. Sini contohlah, sini tanah. Ni tanah. Terus buka pintu terus masuk. Macam tu. Tapi dia sebab yang baru ni, yang pembinaan semula ni, dia kena naik tangga. Pintu ni dekat atas. Sini macam, sini dinding. Sini pintu dekat atas. Kalau nak naik tu kena naik tangga. Tengok ada gambar kat bawah saya sediakan. Contoh ni. Yang tadi, mereka meninggikan pintu Kaabah dari aras tanah. Bukan dekat selari dengan tanah. Dia macam tinggi. Macam tu. Tengok ni gambar dekat bawah ni. Yang ni yang tak ada tangga. Ni pintu. Ini pintu. Macam mana nak naik? Dah lah paras ni, ini kepala orang ini macam tu. Macam tu je orang. Tak boleh nak naik. Tak boleh nak ni. Nak masuk. Dia kena ada tangga baru boleh masuk. Gitu. Tengok yang kat sebelah ni. Gambar sebelah ni. Yang ni ada tangga. Barulah orang ni boleh masuk. Macam tu. Nampak? Yang ini tanah tempat orang jalan ni. Nampak ni orang jalan. Kalau nak masuk dalam Kaabah ni, kena ada tangga. Baru boleh masuk. Jadi pembinaan semula Kaabah diubah suai. Pintu Kaabah tu ditinggikan. Bukan satu selari dengan tanah. Tak sama dengan aras tanah. Naik sikit. Gitu. Naik tinggi. Okey, selepas itu dah pasang pintu. Dinding dah siap. Dah pasang pintu. Ada satu lagi. Hajarul Aswad. Hajaro ini bahasa Arab. Hajaro ini maksudnya batu. Batu. Al-aswadun. Dah belajar kan warna-warna dalam bahasa Arab. Al-aswadun. Ni warna apa ni? Ni. Hitam. Al-aswad ini maksudnya hitam. Kalau abyad putih, ni abyad, ini aswad. Gitu. Jadi hajaru al-aswadun, batu hitam. Jadi Hajarul Aswad, ada satu bahagian daripada Kaabah namanya Hajarul Aswad, batu tu warna hitam. Jadi nak letakkan Hajarul Aswad ni ke tempat asal. Kat mana? Nampak gambar ni. Orang ni takut muka ke situ. Ni kat dalam ni. Yang ini yang bukan warna kelabu ni tau. Kelabu ni dia punya pelindung dia je. Dia dekat dalam ni ada Hajarul Aswad, ada batu. Orang takut muka dia nak tengok batu lah. Batu warna hitam. Bukannya hitam macam hitam arang, hitam sangat tu. Dia bukan hitam macam ni. Dia macam hitam lah, gelap lah. Saya pun tak pernah tengok ni. Saya pun tak pernah pergi lagi Kaabah. Tak tengok lagi sendiri kan. Tapi ada lah batu hitam dekat dalam ni. Ni. Yang ni pintu kan. Tadi pintu yang kita tengok tu. Dekat tepi ni. Ni Hajarul Aswad. Ada polis jaga.
Nampak tu ada orang ni, orang duk solat ni, tengah sujud. Ni orang ni berdiri, dia jaga. Jaga keamanan semasa orang lain solat. Nampak ni. Ini pintu kan. Nampak tak? Ada secotek ni warna kelabu. Ini namanya Hajarul Aswad. Itulah dia Hajarul Aswad. Tu ada polis ni. Polis ni jaga Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad, bila dah nak dibina semula, Hajarul Aswad tu dipisahkan lah kan. Dulu dah diroboh-roboh, nak roboh tu, ambil lah Hajarul Aswad tu letak tepi, takkan nak hancurkan pula. Hajarul Aswad ni, batu hitam ni datang dari mana? Dari syurga. Batu dari syurga. Sebab tu Hajarul Aswad ni benda mulia tau. Benda yang macam benda barang dari syurga kot. Jadi semua orang nak pegang. Sebab tu orang ni takut muka. Dia nak tengok batu dari syurga. Dia nak cium bau batu dari syurga tu. Macam tu. Jadi semua ketika hendak meletakkan, alamak, kejap jadi hai, apa benda ni? Macam tu. Okey, ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad tu nak letak balik tempat asal dekat sini. Perselisihan faham telah berlaku. Berlaku perselisihan faham. Apa yang perselisihan faham tu? Qabilah Arab ni kata, Qabilah Arab ni kata, siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya? Bukan kau yang patut letak, aku yang patut letak. Sebab puak aku ramai orang. Bukan puak kau yang patut letak, puak aku yang patut letak. Sebab aku banyak jaga kawasan ni. Macam tu. Lepas tu, bukan kau yang patut letak, aku yang patut letak. Sebab aku lagi pandai daripada kau. Bukan kau yang patut letak, aku yang patut letak. Sebab aku lagi dulu jadi ketua puak ni daripada kau. Macam tu. Macam-macam lah perselisihan faham. Jadi perselisihan faham ini hampir menyebabkan pergaduhan. Nak bergaduh. Lepas tu, dan peperangan. Hampir nak berperang. Qabilah tu nak bergaduh dengan Qabilah. Tak boleh. Kau cakap banyak meh sini. Jom kita perang. Kumpul bala tentera. Tengok siapa lagi kuat. Gitu. Sampai macam tu sekali perselisihan faham ini. Orang Arab kalau gaduh macam gitu, bahaya. Gitu. Jadi kita tengok seterusnya. Abu Umamah bin Al-Ghairah. Kena ingat nama ni. Abu Umamah. Nanti saya ada tanya kat soalan online selepas ni. Jawab. Tengok ni. Abu Umamah bin Al-Ghairah ni. Abu Umamah ni orang Quraisy yang tertua masa tu. Yang hidup. Antara orang Quraisy yang tertua. Jadi Abu Umamah ni orang Quraisy yang tua. Jadi diorang hormat lah kan. Abu Umamah ni dia bagi cadangan. Jadi supaya melantik seorang hakim. Lantik hakim untuk menyelesaikan masalah ni. Untuk mengadili siapa yang patut, qabilah mana yang patut dan layak untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Lantik seorang hakim. Macam mana nak lantik hakim? Tengok, orang yang pertama memasuki Masjidil Haram pada esok hari. Hari ni Abu Umamah tu bagi cadangan. Esok kita tengok. Abu Umamah kata, esok kita tengok siapa orang pertama yang datang masuk Masjidil Haram, dia jadi hakim. Hakim yang menentukan qabilah mana yang patut meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Macam tu. Jadi pada esoknya, orang yang pertama memasuki Masjidil Haram ialah sepatutnya tentang bahasa Melayu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang pertama yang masuk Masjidil Haram pada esoknya. Jadi Nabi Muhammad lah jadi hakim yang menentukan qabilah mana yang patut letak Hajarul Aswad. Tapi Nabi Muhammad tak tentukan macam tu, tak nak bergaduh. Kalau Nabi Muhammad pilih qabilah itu, nanti qabilah tu akan dengki dan busuk hati, nanti dibunuh ke macam mana ke, nanti nak berperang ke. Nanti akan jadi pertikaian dan persoalan. Kenapa bila dia kenapa macam tu kan. Jadi kita tengok macam mana Nabi Muhammad selesaikan. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah. Tengok macam mana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah. Bila Nabi Muhammad dah jadi hakim, orang nak tengok Nabi Muhammad selesaikan masalah tu. Nabi Muhammad SAW membentangkan serban baginda. Ada serban kan, serban kain yang selalu pakai atas kepala tu. Nabi Muhammad ambil serban tu,
Nabi Muhammad bentang kan, macam bentang tika kan. Bentang. Bagi luar. Dah bentang. Dan meletakkan Hajarul Aswad, batu tu, dekat tengah-tengah kain serban baginda tu. Dah Nabi Muhammad bentangkan rata. Lepas tu Nabi Muhammad ambil Hajarul Aswad tu, taruh kat tengah-tengah. Taruh kat tengah-tengah. Lepas tu semua ketua puak, semua ketua puak tu, kabilah Arab ni, kabilah Arab yang ini, semua ketua memegang bahagian tepi kain serban tersebut. Kan kain serban tu kan 4 segi kan. Macam ni, 4 segi kan. Lepas tu Hajarul Aswad ni kat tengah. Nabi Muhammad taruh. Nabi Muhammad yang angkat Hajarul Aswad ni dari sini, Nabi Muhammad taruh kat sini. Lepas tu dah taruh dekat atas kain ni. Lepas tu ketua-ketua, setiap ketua tu, ketua puak ni, semua ketua tu pegang. Dia pegang kat sini, dia pegang kat sini, dia pegang kat sini, dia pegang kat sini. Pegang. Semua yang nak, siapa yang namanya ketua tu pegang. Jangan cakap dia tak angkat. Dia pun ada angkat. Dia pun ada angkat. Semua angkat sama-sama. Jadi pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy pula, ketua-ketua puak ni mengangkat bersama-sama Hajarul Aswad ke tempat yang disediakan di Kaabah. Kan? Ni tak ada pintunya ni. Gambar tak ada pintu pula dah. Dia letak dekat tempat yang saya tunjuk gambar tadi. Angkatlah sama-sama, taruhlah dekat sini. Contohlah dekat dari sini kan. Hajarul Aswad ni taruh kat sini asalnya. Hajarul Aswad taruh kat sini asalnya kan. Lepas tu Nabi Muhammad letak serban kat situ. Lepas tu dia pun angkat ramai-ramai ketua tu. Jalan. Sampailah dekat sini. Berhentilah dekat sini. Taruh kain serban tu ramai-ramai, taruh ke bawah. Dah angkat dah ramai-ramai sampai ke sini. Lepas itu Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Sekejap. Mana? Lepas tu kan tadi Hajarul Aswad dekat sini kan. Lepas tu ketua tu ramai-ramai pegang kain tu kan. Lepas tu jalan bawa ramai-ramai pergi kat sini. Lepas tu taruh kain serban tu dekat sini kan. Lepas tu dah taruh dekat atas tanah kain serban ni. Hajarul Aswad ni daripada atas kain serban ni, Nabi Muhammad ambil Hajarul Aswad tu, Nabi Muhammad taruh dekat tempat yang orang ni takut muka. Nabi Muhammad yang taruh kat situ. Sebab dia kan hakim. Kan dia yang terpilih jadi hakim. Masa tu tak jadi Nabi lagi. Jadi macam itulah orang percayakan Nabi Muhammad. Betapa orang percayakan Nabi Muhammad sampai dia diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah yang hampir menyebabkan pergaduhan besar dan peperangan antara kabilah-kabilah Arab pada ketika ini. Pada ketika itu. Gitulah ceritanya. Lepas tu tengok ni. Info tambahan dekat bawah ni. Nampak? Alamak. Nampak ada gambar Kaabah dekat bawah ni. Cantiknya awan kan. Kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina untuk tujuan Allahu Akbar. Tujuan Allahu Akbar. Tujuan beribadah. Gitulah. Telefon. Jadi Kaabah ini adalah rumah ibadah yang pertama, nombor 1, dibina untuk tujuan ibadah. Sebelum diciptakan kuil, sebelum diciptakan gereja, Kaabah dulu yang dibina. Gitu. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Lepas ni jangan terus jawab elok-elok. Baca soalan lepas ni, baca elok-elok, fahamkan soalan, lepas tu tengok jawapan. Ingatkan siapa tadi? Siapa yang mencadangkan? Siapa yang siapa yang masuk Masjidil Haram? Orang pertama masuk Masjidil Haram, siapa yang mencadangkan? Siapa yang jadi ketua? Siapa tukang kayu tu? Ingatkan nama dia tadi ya. Fahamkan jalan cerita. InsyaAllah nanti kamu ingat. Okey. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum.